What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Sejak memasuki saga terakhir One Piece, Ichiro Oda semakin banyak memberikan tumpuan kepada Devil Fruit jenis Mythical Zoan. Jika dahulu kategori ini dianggap antara kuasa paling misteri dalam dunia One Piece, kini satu demi satu rahsia mengenainya mula dibongkarkan, terutamanya dalam arc Elbaf yang sedang berlangsung. Arc ini bukan sahaja memperkenalkan beberapa kuasa baru yang luar biasa, malah turut membawa kemunculan salah satu Devil Fruit paling dahsyat yang pernah wujud dalam sejarah siri ini, iaitu Ryuryunomi model Nidhogg, iaitu milik Loki. Bagi peminat yang mengikuti perkembangan terkini manga, nama Loki sudah tidak asing lagi. Sejak kemunculan rasminya, Oda berkali-kali memberikan petunjuk bahawa Loki bukan sekadar seorang putera gergasi biasa. Dia digambarkan sebagai individu yang memiliki kuasa cukup besar untuk menghancurkan dunia. Pada mulanya ramai menganggap kenyataan itu hanyalah legenda atau hyperbola semata-mata. Namun semakin banyak maklumat didedahkan, semakin jelas bahawa Oda benar-benar serius apabila menggambarkan Loki sebagai ancaman bertaraf dunia. Kuasa utama Loki datang daripada Mythical Zoan yang membolehkannya bertukar menjadi Nidhogg, seekor naga legenda daripada mitologi Elbaf. Tidak seperti naga biasa yang pernah kita lihat dalam One Piece sebelum ini, Nidhogg digambarkan sebagai naga terbesar yang pernah wujud. Makhluk ini bukan sahaja memiliki saiz yang menggerunkan, malah mampu menghasilkan petir serta kuasa pemusnah yang cukup dahsyat sehingga dikatakan boleh memusnahkan seluruh dunia. Apa yang menarik tentang Mythical Zoan adalah walaupun ia mempunyai kuasa luar biasa, ia masih mematuhi sistem Zoan biasa. Ini bermakna setiap pengguna mempunyai 3 bentuk utama, iaitu bentuk manusia asal, bentuk haiwan penuh dan bentuk hybrid yang menggabungkan ciri kedua-duanya. Setakat ini Oda sudah menunjukkan bentuk naga penuh Loki, tetapi bentuk hybridnya masih disembunyikan dalam bayang-bayang. Dan inilah yang membuatkan ramai peminat tak sabar menantikannya. Menurut legenda Elbaf yang didedahkan dalam manga, sebelum Loki memakan Devil Fruit ini, kuasa Nidhogg pernah dimiliki oleh dewa perang Elbaf. Dewa tersebut dikatakan menggunakan senjata bernama Ragnir Iron Lightning dan mampu berubah menjadi naga gergasi untuk bertempur menentang dewa matahari. Dia juga ditemani oleh seekor tupai gergasi setia bernama Ratatoskar. Legenda ini menunjukkan bahawa Nidhogg bukan sekadar Devil Fruit biasa, tetapi kuasa suci yang mempunyai sejarah panjang dalam tamadun Elbaf. Dalam chapter 1175, Oda akhirnya memperlihatkan bentuk naga penuh Loki ketika dia memasuki Sun World. Kemunculannya benar-benar mengagumkan. Dengan mudah dia menghapuskan pelbagai makhluk ciptaan Kiringham yang terhasil daripada kuasa Kirin miliknya. Pada masa yang sama, Loki turut bertembung dengan Saint Somers, salah seorang Holy Knight yang berkhidmat terus di bawah Neronaimu. Namun apa yang lebih menarik adalah walaupun Loki sudah menunjukkan bentuk naga penuhnya, dia masih belum menggunakan bentuk hybrid. Ini memberikan gambaran bahawa Oda sengaja menyimpan kuasa sebenar Loki untuk detik yang lebih besar. Ketika ini, Loki sedang bertempur dengan Neronaimu sendiri, individu yang dianggap pemerintah tertinggi dunia. Pertarungan antara kedua-duanya menjadi antara konflik terbesar dalam seluruh saga terakhir One Piece. Dalam chapter 1183, Loki menggunakan teknik yang dikenali sebagai Ragnar Duelheim untuk menyerang ilmu. Serangan itu cukup kuat sehingga memaksa ilmu menggunakan pedang Gram bagi menangkisnya. Walaupun pertarungan mereka masih tergendala akibat kilas balik mengenai Brook dan kerajaan Esperia, ramai peminat percaya bahawa sebaik sahaja kilas balik itu tamat, Oda akan memperlihatkan bentuk hybrid sebenar Loki buat pertama kalinya. Sebenarnya, petunjuk mengenai kekuatan bentuk hybrid Loki sudah diberikan lebih awal. Dalam chapter 1170, Oda memperlihatkan peristiwa 14 tahun lalu ketika Loki berdepan dengan bapa dia sendiri, Raja Harald. Pada ketika itu, Harald sudah pun dianggap antara individu terkuat di dunia. Kekuatannya sering dibandingkan dengan Rock di Zabak dan juga Gold di Roger. Namun keadaan menjadi lebih mengerikan apabila Harald menerima kuasa daripada Death Covenant milik Neronaimu. Kuasa tersebut memberikan tubuh abadi, regenerasi tanpa had dan kekuatan luar biasa. Menurut Scopo Gaban, Harald pada ketika itu hampir mustahil untuk dikalahkan. Tidak kira berapa banyak kecederaan yang diterimanya, tubuhnya akan pulih semula. Gaban sendiri mengakui bahawa jika Harald keluar dari istana dalam keadaan tersebut, seluruh dunia mungkin akan menghadapi malapetaka besar. Tiada siapa menyangka ada individu yang mampu menghentikannya. Tapi individu itu adalah Loki. Menggunakan bentuk hybrid Nidhogg yang masih belum didedahkan sepenuhnya kepada pembaca, Loki berjaya menewaskan Harald. Apa yang lebih menggerunkan adalah dia tidak memerlukan pertarungan yang panjang. Hanya beberapa serangan sahaja sudah cukup untuk menjatuhkan raksasa yang memiliki kuasa regenerasi tanpa had itu. Ketika membaca chapter tersebut, ramai peminat terkejut kerana Oda sengaja menyembunyikan rupa bentuk hybrid Loki di sebalik siluet hitam. Kita dapat melihat Loki bertarung dan menyerang.
tetapi tidak dapat melihat rupa sebenar transformasi tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawa Oda sedang menyimpan satu pendedahan besar untuk masa hadapan. Dialog terakhir antara Herald dan Loki juga menjadi antara momen paling menyentuh hati dalam arc Elbaf. Ketika dominasi kuasa Imu mula mengambil alih tubuhnya semula, Herald meminta Loki mempercepatkan tindakannya. Loki pula mengakui bahawa dia membenci bapa dia kerana memaksanya melakukan perkara tersebut. Namun Herald membalas dengan kata-kata yang cukup menyayat hati. Dia mengakui bahawa dia juga membenci keadaan itu, tetapi tetap menyayangi anaknya. Momen tersebut menjadikan kemenangan Loki lebih bermakna. Ia bukan sekadar pertarungan antara dua individu kuat, tetapi juga tragedi seorang anak yang terpaksa membunuh bapaknya demi menyelamatkan dunia. Persoalan terbesar sekarang adalah mengapa ramai percaya bentuk hybrid Loki merupakan transformasi mythical Zoan paling kuat dalam keseluruhan One Piece. Jawapannya terletak pada reputasi buah tersebut sendiri. Ryu Nomi model Nidhogger telah beberapa kali dinyatakan mempunyai kuasa yang mampu memusnahkan dunia. Setakat ini tiada mythical Zoan lain yang menerima tahap pujian sedemikian. Sudah tentu ada yang akan membandingkannya dengan Nomi model Nika milik Luffy. Namun situasinya agak berbeza. Kuasa Nika tidak pernah menunjukkan bentuk haiwan penuh atau bentuk hybrid tradisional seperti Zoan biasa. Oleh itu agak sukar untuk membuat perbandingan secara langsung antara kedua-duanya. Selain itu, Nerona Imu juga mungkin menjadi pesaing daripada segi kekuatan keseluruhan. Namun kuasa Imu sendiri masih belum dapat diklasifikasikan mempunyai ciri-ciri yang terlalu unik sehingga tidak sesuai diletakkan dalam mana-mana kategori Akuma no Mi yang diketahui setakat ini. Malah manga sendiri memberi petunjuk bahawa kuasa Imu mungkin mendahului kewujudan semua Devil Fruit yang lain. Satu lagi petunjuk penting muncul apabila Imu sendiri terkejut apabila mengetahui Loki berjaya membunuh Herald. Reaksi tersebut menunjukkan bahawa walaupun Imu mengetahui betapa dahsyatnya Herald selepas menerima kuasanya, Loki masih mampu mengatasi segala jangkaan. Jika pemerintah dunia sendiri terkejut dengan kekuatan Loki, maka jelaslah bahawa bentuk hybrid Nidhogger berada pada tahap yang benar-benar luar biasa. Berdasarkan semua petunjuk yang diberikan Oda setakat ini, kebanyakan peminat percaya pendedahan bentuk hybrid Loki bakal menjadi salah satu momen paling epik dalam saga terakhir One Piece. Ini bukan sekadar transformasi baru, tetapi mungkin juga simbol kepada kemuncak kuasa mythical Zoan dalam keseluruhan siri. Kini yang tinggal hanyalah menunggu kilas balik kerajaan Esperia berakhir. Selepas itu, medan perang antara Loki dan Nerona Imu akan kembali menjadi fokus utama. Dan ketika itulah, besar kemungkinan Oda akhirnya akan membuka tirai misteri yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Jika semua petunjuk ini benar, maka dunia One Piece bakal menyaksikan kemunculan transformasi hybrid mythical Zoan paling kuat yang pernah wujud, iaitu bentuk sebenar Nidhogger milik Loki. So guys, what do you think berkenaan dengan video kali ini? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Verto, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.